Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Suria dan Sonia, iaitu syarikat pemasangan solar yang beroperasi di Kota Waisan Sepang. Okey, baik, bersempena dengan Hari Nuzul Al-Quran yang mulia ini, kami akan adakan sesi sembang santai sedikitlah berkenaan dengan solar, yang di mana sembang santai ni kita sentuh sedikit tentang topik-topik yang kadang-kadang kita sendiri pun tak pernah dengar dalam solar tu sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan pergi kepada round pertama, iaitu kita akan kita akan minta info sedikitlah tentang general about solar ni. Okey, baik. Boleh ya? Boleh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini Hari Nuzul Al-Quran. Sebahagian negeri di Malaysia kita bercuti pada hari ini. Jadi dengan sebab cuti inilah kita nak ambil masa waktu pagi Ramadan ni, kita nak buat sesi lah seperti yang disebut oleh Qayyum tadi. Sesi sembang saja sebenarnya. Maksudnya sembang yang santai dan tak ada orang kata maklumat yang terlalu spesifik. Kita nak ada gambaran penuh lah. Sebab solar ni saya rasa kalau kita nak cerita dalam satu sesi secara mendalam dan sebagainya, mungkin dia akan tak jadi sembang lah, dia jadi lecture dan sebagainya. Jadi tak apa, kita akan buat sikit sebanyak dan berterusan lah. Lepas ni insyaAllah mungkin kita akan ada live yang spesifik. Contohnya solar untuk rumah, solar untuk kilang, solar untuk tempat-tempat yang tak ada sambungan grid elektrik, tak ada sambungan TNB dan sebagainya. Dan setiap topik-topik ni dia memerlukan masa ataupun ruang yang tersendirilah untuk berbincang. Jadi kami berdua daripada syarikat Suria dan Zona Sdn Bhd, lebih khusus lagi dalam Department Business Development lah. Jadi kalau anda yang berminat solar itu, kalau anda hubungi kami di Suria dan Zona ni, kami antara 2 orang pertama yang anda akan temui lah, sama ada melalui telefon, melalui website dan sebagainya. Jadi seperti yang cakap tadi, mungkin kita boleh mula dengan pengenalan solar yang very basic lah, yang sangat simple. Yang mana tenaga solar ni, saya suka mulakan dengan satu statement. Bila kita sebut tenaga solar ni, ada macam-macam idea tentang tenaga solar. Dia bukanlah satu produk yang spesifik. Bila kita kata tenaga solar, okey, tenaga solar ialah sekian. Tak. Ada orang yang sediakan produk ataupun ada orang pasang contohnya tenaga solar di rumah dia. Tapi dia pasang tenaga solar tu adalah satu jenis tenaga solar daripada pelbagai tenaga solar yang ada. Saya cerita satu contoh. Ada orang kata dia pasang tenaga solar pemanas air untuk mandi, untuk bilik air. Jadi itu betul tenaga solar. Tapi tenaga solar ni kita kena bahagikan kepada 2 kumpulan yang paling utama. Solar fotovoltaik, PV, fotovoltaik. Lagi satu adalah solar thermal. Thermal ni heat, haba. Dia fotovoltaik, foto tu adalah cahaya. Macam kita belajar dulu kan, fotosintesis kan, tumbuhan dia ambil cahaya dan tukarkan kepada makanan dia. Jadi fotosintesis, foto itu adalah cahaya. Lagi satu teknologi adalah solar thermal. Thermal adalah heat, haba. Beza dia adalah satu ni dia ambil cahaya matahari, kedua dia ambil haba matahari. Dua sekali Dia 2 teknologi yang berasingan. Dia 2 teknologi yang berasingan. Jadi kalau ada orang pasang pemanas air, contohnya dia ada pasang lebih kurang 2 keping panel di atas bumbung, dan kita akan tengok akan ada satu silinder tau. Silinder tu sebenarnya adalah tangki pemanasan air tu. Dia adalah vacuum tube ke flat panel, dia macam-macam jenis. Tapi konsep dia ambil haba. Tapi bukannya dia ambil berdasarkan bila untuk panas tu, bukannya ambil berdasarkan cahaya matahari satu mata lah. Dia bila cahaya tu dia datang dengan haba. Tapi solar thermal ni dia ambil haba. Dia serap haba. Senang cerita dia ambil haba. Dan hari ni kita tak cerita tentang yang tu. Kita bukan yang tu. Kita nak cerita yang lagi satu. Yang lagi satu adalah fotovoltaik. Fotovoltaik ni cahaya. Yang mana dalam fotovoltaik ataupun PV lah, saya akan sebut lepas ni PV. PV dia akan ambil cahaya, kalau solar PV, cahaya matahari tu dia akan tukarkan kepada elektrik. Dan elektrik ni nanti, elektrik macam biasa, kita boleh gunakan lah untuk alat-alat kita.
kiranya kalau macam contohlah alat-alat kita tu memerlukan tenaga haba, Ha. so kita boleh ambil direct tenaga elektrik tu sajalah. Boleh, contoh macam kita nak panaskan air. Kita ambil tenaga cahaya matahari, kita tukar kepada elektrik, elektrik tu nanti akan tukar kepada haba juga. Oh, maknanya dia bila kita ambil cahaya matahari, cahaya tu saja dia akan menjadi lebih general lah. Kalau ambil cahaya dia akan jadi elektrik. Elektrik ni kelebihan dia versatile. Betul. Kita nak tukar jadi lampu boleh, kita nak tukar jadi untuk hidupkan alat boleh, kita nak gerakkan motor, nak gerakkan mesin boleh. Kalau solar thermal tu hanya orang kata dia akan tukar jadi haba je lah. Haba sajalah, sedikit bahan ke haba. Contoh nak panaskan rumah kalau di luar negara, dia akan panaskan rumah guna solar thermal. Ataupun panaskan air untuk mandi dan sebagainya. Tapi dia ada plot twist sikit. Dia ada plot twist sikit. Yang mana kalau solar thermal ni, kalau kita buat cukup besar, kita boleh panaskan air sehingga air tu menghasilkan wap, dan wap tu boleh menggerakkan turbine. Turbine tu nanti akan menghasilkan elektrik. So dia akan jadi macam solar generation pula kat situ lah. Dia akan jadi elektrik. Tapi tak apalah, kita dah pergi agak jauh ni sebenarnya. Betul. Point dia adalah kita nak cerita pasal cahaya matahari. Cahaya matahari yang banyak di Malaysia ni kita dapat setiap hari 3.5 hingga 4 jam peak sun hour di Malaysia ni sangat tinggi ni. Kita nak tukarkan dia kepada elektrik, dan elektrik boleh hidupkan semua benda kita. Dia tak spesifik. Okay. Itu untuk round pertama. So sebelum tu kita juga akan adakan quiz di akhir sembang santai kita ni. So minta pada siapa yang baru-baru join kita punya live ni, minta tolong share dan follow lah FB kita supaya ramai lagi orang tahu pasal kita punya solar di Malaysia juga ni kan. Okay, untuk round yang kedua tu, boleh tak kita, tadi kan Cik Syamilul dah cakap berkenaan solar meluas kan, general, iaitu mungkin di luar negara ataupun di tempat yang panas ke sejuk, dan boleh tak kita cedurkan sikit kita punya skop tu pada dalam Malaysia tu. So kita macam mana tu, kalau dalam Malaysia tu solar tu macam boleh lagi sesuai ke macam mana? Sebab kita kan ada macam kita ada musim terpujuh apa kan, itu mempengaruhi ke tidak? So boleh tak kita boleh tenang? Padat ni soalan ni. Banyak info kat situ. Saya cuba orang kata tarik sikit lah, extract sikit kan. Okay, jadi kalau di Malaysia ni tenaga solar memang orang kata sangat menarik. Pertama untuk solar PV itu sendiri untuk menghasilkan elektrik, dan kedua juga solar thermal untuk panaskan air dan sebagainya. Dua-dua tu memang digunakan di Malaysia. Tapi macam cakap, kita nak sembang solar PV saja, elektrik. Alhamdulillah Malaysia ni sebab dia negara yang duduk di garisan khatulistiwa, siang dan malam dia sama panjang. Jadi kalau bulan Januari dengan bulan Jun pun kita ada masa siang yang hampirlah lebih kurang sama panjang lah, lebih kurang. Mungkin ada beza dalam 15 minit, 20 minit. Tapi tak ada apa sangat. Jadi maksudnya tenaga kita ni, kita boleh dapat tenaga elektrik daripada solar sepanjang tahun setiap hari. Sepanjang tahun setiap hari, tak ada masalah. Kalau saya boleh share dulu, kita di Jerman terlibat sikit. Bila kita pasang solar, waktu musim sejuk, bulan 12, bulan 1, bulan 11, 12, 1, ujung-ujung tu, dia tak boleh hasilkan tenaga elektrik. Sebab apa? Matahari memang ada, tapi saji dah tebal ni atas solar panel. Atas bumbung kita tu. Dia tak dapat kena matahari. Dia tak kena langsung. Kalau kita nak buang salji tu dari atas bumbung, pertama kalau rumah tinggi susah kita nak buang, kedua jadi kerja pula kita nak buang. Kan, nak kena naik dan sebagainya. Tapi kita alhamdulillah sepanjang tahun. Jadi itu kekuatan pertama solar di Malaysia. Tak ada masalah lah kalau benda-benda yang macam technical, macam saji tu tutup ke tak ada masalah. Kalau saya boleh tambah sikit lagi, kalau salji ni dia ada beban kepada panel solar, jadi kes panel solar pecah dan sebagainya. Tapi kita Malaysia Alhamdulillah macam tu saja. Letak di atas bumbung, kita pun kerap hujan. Bila kita kerap hujan, cukup condong kita punya bumbung tu, dia ada self cleaning effect. Dia boleh cuci balik solar panel kita di atas bumbung tu. Kalau untuk rumah kita tak perlu nak kerap cuci sangat kan, sebab bumbung kita pun dah okey, dan orang kata sesuai lah untuk solar. Itu yang pertama dari segi teknologi. Kalau ada orang kata lepas ni solar tak sesuai di Malaysia, sebenarnya negara-negara yang cahaya matahari dia lebih kurang daripada kita pun rancak menggunakan tenaga solar. Kenapa kita duk sebut Germany dari tadi? Kalau saya boleh share sikit lah.
Suria dan zona Sdn Bhd. Kalau boleh tengok pada nama dia, itu soalan yang kita kerap dapat lah. Betul. Zona ni apa Zona benda kan? apa? Zona, sone, macam-macam sebutan dia. Sebutan dia zona. Zona bermaksud matahari dalam bahasa Jerman. Sebab apa? Sebab syarikat ni pada asalnya dulu diasaskanlah oleh pelajar-pelajar Malaysia yang belajar bidang tenaga, bidang solar, yang ada pengalaman terlibat dengan company-company solar kat sana. Dan kita baliklah di Malaysia ni, dan kita cuba nak, orang kata, dua benda. Pertama, kita bawa balik teknologi. Yang kedua, kita bawa balik, orang kata, kualiti dan budaya kerja lah. Kalau setakat teknologi, kita boleh import dan jual lah. Tapi kita bawa juga, orang kata, professionalism yang ada tu. Kan, kita macam mana kita calculate penjimatan klien, macam mana kita buat presentation, macam mana kita stay true to engineering. Maksudnya kita tak compromise benda-benda engineering untuk dapatkan harga yang murah dan sebagainya, benda-benda macam itulah. Jadi itu yang itu dari segi teknikal solar. Yang kedua, saya rasa mungkin kita akan bincang jadilah pasal program-program solar yang ada kat Malaysia ni. Okey. Untuk kita di Malaysia ni, seperti yang macam kita tahu lah kan, macam mungkin tuan-tuan juga mungkin pernah dengar lah yang di Malaysia ni Kementerian Sumber pun dia ada memperkenalkan beberapa inisiatif seperti NAM government ke, NAM rakyat ke, and kita kadang-kadang mungkin terkeliru kat sedikit di situ lah kan. Mungkin macam pengguna macam residential ni diingatkan NAM rakyat ni boleh apply kepada bangunan komersial ke kan. So benda tu ada lah, mungkin ada program-program yang khusus untuk setiap bangunan tu kan. Boleh kalau di situ boleh tak kita macam Encik Syamirul sharekan sikit tentang program-program yang ada kat Malaysia ni? Saya undur sikit. Saya undur sikit sebab dia transition daripada, orang kata, kita cerita pasal teknologi, kemudian kita cerita pasal program. Kita nak teknologi, tapi kenapa kita perlukan program? Itu yang saya nak cerita sikit. Yang mana tenaga solar ni memang sesuai, tetapi saya rasa ramai ataupun umum memang tahu sistem tenaga solar ni costly. Betul. Maksudnya mahal. Kita kena keluarkan duit untuk beli sistem tenaga solar. Cost upfront kan? Cost upfront ataupun capital expenditure. Kalau saya boleh cerita contoh kalau kita nak pasang solar, apa yang kita kena beli di rumah kita cerita rumah dulu lah. Apa yang kita kena beli di rumah? Pertama, solar panel. Solar panel tu adalah kepingan yang kita pasang di atas bumbung rumah. Yang itulah dia akan tukar cahaya matahari kepada elektrik DC. Kemudian kita perlukan satu alat dipanggil inverter. Inverter ni dia akan tukarkan tenaga daripada solar panel tu DC, dia akan tukar kepada AC. Sebab penyambungan di rumah kita ni, wiring dan sebagainya, itu kita gunakan AC. Jadi kalau DC, kita tukar kepada AC menggunakan inverter, dan nanti masuk di dalam distribution board kita ataupun bangunan MSB dan sebagainya. Kita boleh share, maksudnya alat mana pun tak kisah. Dia bukan kita sambung alat kita ni kepada solar. Setengah orang salah faham juga. Betul. Orang ingat macam, saya nak buat solar untuk 3 buah aircon. Dia nak solar tu hidup kat aircon je. Dia tak menyeluruh macam penggunaan TV ke apa kan. Benda tu boleh, sebenarnya benda tu boleh. Sebab tu saya kata bila solar ni, dia macam-macam bentuk. Dia macam-macam topologi ada. Kita ada off-grid, kita ada on-grid, kita ada hybrid, kita ada dengan with BESS dengan tanpa BESS. Jadi kalau ada orang yang cakap untuk gunakan spesifik load, contoh macam dia nak pasang solar untuk aircon, memang ada. Benda tu memang wujud. Tapi yang kita tawarkan di Suria dan Zona adalah sistem yang tak kisah kepada alat apa yang kita pasang. Dia sebab dia akan masuk di dalam pendawaian rumah kita yang biasa, wiring. Jadi dia dah tak spesifik kepada aircon ke, kepada laptop ke. Dan setengah orang juga lagi satu, dia fikir bila kita pasang solar ni, solar tu kalau cukup untuk beberapa alat, kita dah tak boleh tambah alat lain. Betul. Tapi kalau kita buat solar on grid, NAM rakyat, kita akan cerita sekejap lagi, kita tak payah fikir dah benda-benda tu. Kita anggap dia macam dia kalau tenaga solar tak cukup, kita akan ambil daripada TNB. Jadi dia tak ada isu. Berlaku ekspor import lah di situ sedikit kan. Ekspor import tu dalam program NAM rakyat yang mana saya akan ceritakan ni. Isu solar macam saya sebut, dia mahal. Bila dia mahal,
mahal dalam erti kata kita kena bayar upfront. Maksudnya di depan, contoh RM20,000, RM30,000. Setengah orang mungkin dia kata daripada kita bayar upfront RM20,000, baik kita bayar bil bulan-bulan je, bulan-bulan 400, 500 dan sebagainya kan. Tapi masalah kos ni sebenarnya alhamdulillah di Malaysia kita ada beberapa program yang saya rasa sangat menarik. Program-program untuk support solar. Yang pertama, kalau di rumah kita ada NEM rakyat. Itu yang NEM rakyat ni kira setiap hari lah. Saya rasa Koyu pun setiap hari menghadap orang yang menghadap request NEM rakyat ni. Yang mana NEM rakyat ni kalau saya boleh cerita, dia untuk solar di rumah, di bangunan kediaman. Bila orang pasang NEM rakyat, saya cerita kalau kita pasang solar tanpa pasang NEM rakyat, kita memang akan gunakan tenaga elektrik, tenaga solar yang dihasilkan. Matahari kan contoh sekarang, ada matahari, kita pun pasang komputer. Jadi komputer kita ni akan ambil tenaga daripada matahari yang sekarang. Dia tak payah ambil daripada TMB contohnya. Tapi kalau matahari ada, kita tak pasang apa-apa, contoh kita keluar pergi pejabat atau anak-anak pergi sekolah dan sebagainya, tenaga solar itu matahari memang ada, betul, tapi tak ada alat yang gunakan dia. Jadi dia terhasil begitu je lah kan. Dia in fact tak terhasil pun. Tak terhasil. Maksudnya dia ada satu potensi yang dah dibazirkan. Maksudnya kita tak pakai tenaga solar, dia tak berubah menjadi penjimatan kita. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ni? Nak selesaikan masalah ni adalah kita kena pasang bateri. Bateri macam mana? Waktu siang ni kita tak pakai alat, tenaga solar yang dihasilkan pada waktu siang, kita charge dulu bateri kita. Maksudnya bila siang hari, maknanya bila tak ada orang di rumah, kita pergi kerja ataupun pergi sekolah kan. So pada siang hari tu, cahaya matahari tu ada dan dia menghasilkan tenaga. Tenaga tu kita akan simpan pada bateri. Simpan dalam bateri. Untuk kegunaan selepas tu nanti. Selepas tu balik lagi petang malam, ambil tenaga daripada bateri tu. Jadi konsep dia seolah-olah kita lewatkan matahari tu. Kita gunakan matahari pada waktu malam menggunakan bateri. Seolah-olahnya macam pada malam hari tu bateri itulah kita punya cahaya matahari solar. Betul. Betul. Cuma masalahnya adalah bateri ni sekarang tahun 2021 mahal. Dan teknologi dia pun of course memang dah ada syarikat yang perkenalkan dan sebagainya, tapi dia belum belum sampai ke tahap macam solar panel. Solar panel ni dah ada macam-macam jenama, dah ada macam-macam teknologi, dia punya kapasiti pun dah tinggi. Tapi bateri masih berkembang lah. Jadi bila kita buat sekarang, masalah dia mahal. Bila mahal, yang menarik sekarang ni kita kata, SNS kata, tak payahlah pasang bateri. Tak payah pasang bateri, dalam masa yang sama kita boleh simpan tenaga pada waktu siang untuk pakai pada waktu malam. Macam mana? Melalui program NEM rakyat. Itulah yang orang cakap NEM rakyat. NEM rakyat. Orang pun macam nak tahu NEM rakyat tu apa, itulah NEM rakyat. NEM rakyat ni adalah bila kita pasang solar melalui tenaga NEM rakyat, tenaga solar yang tak dihasilkan tu, yang tak digunakan tu, yang waktu siang tu, kita hantar kepada grid. Kita eksport kepada grid ataupun TNB lah sebenarnya. Bila kita hantar kepada TNB, meter kita tu, dia dah boleh baca hantar, dah boleh baca terima. Ekspor dan import. Contoh bulan ni waktu siang saya hantar 300 kWh contoh. So waktu malam saya boleh ambil balik 300 kWh. Ambil daripada mana? Ambil daripada TNB. Perlu bayar lagi ke tak? Tak perlu bayar. Sebab itu tenaga yang kita eksport kepada yang dah lepas kepada grid. To be very precise, bukan tenaga yang kita hantar tadi kita dapat balik. Dia adalah meter lah. Maksudnya dia baca kita hantar berapa, dan nanti malam ni kita ambil balik. So meter tu dia pergi ke depan, dia undur ke belakang. Tak ada lah, tak ada charge lah. Dan dia punya charge tu pula yang pergi dan yang kita hantar dan kita ambil balik tu pun, dia punya charge tu adalah sama, one-on-one basis. One-on-one, betul. Kalau kita hantar 300 kWh, kita boleh ambil balik 300 kWh. Memang menarik kan untuk yang so dah tak perlu beli bateri. Betul. Dah tak perlu beli bateri. Bila tak perlu beli bateri, setakat ni info yang kita ada, dia dah jimatkan separuh daripada kos. Kalau solar tu tak ada bateri 20,000, kos dengan bateri tu akan lebih tinggi, tapi sekarang kita dah tak payah beli bateri. Cuma perlu saya sebutlah sebelum kita terlupa. Kan, sebab saya rasa penonton pun memang ada yang tahulah pasal NEM rakyat ni.
Mek Rakyat ni program dia import dan ekspor dia ni adalah selama 10 tahun yang pertama. 10 tahun yang pertama boleh import ekspor. Senang cerita, NEM ni import ekspor. 10 tahun pertama kita boleh ekspor kepada TNB dan kita boleh import semula. Tapi selepas mulai daripada tahun ke-11 dia dah jadi kita panggil self consumption. Self consumption ni maksudnya dia dah tak ada import dan ekspor, dia dah tak ada ekspor kepada TNB. Kalau tenaga yang kita tak pakai tu dia akan hilang. Jadi kita akan berbalik kepada konsep yang asal, iaitu kita pasang bateri. Beli bateri lah kan pada tahun ke-11. Pada tahun ke-10 atau tahun ke-11 tu. Tapi kenapa kita tak pasang bateri awal-awal? Sebab harga dia dan teknologi daripada harga sistem. Jadi apa ni, kita tunggulah tahun ke-10, teknologi pun mungkin semakin matang, pilihan pun semakin banyak, harga pun semakin turun, ambillah pada tahun ke-9. Tapi kalau tahun ke-11 tak nak pasang bateri pun tak apa. Sebab penjimatan ni memang akan jadi lagi rendah. Tapi sistem solar tu dah balik modal. Betul. Dia balik modal sebelum 10 tahun. 5 tahun dan sebagainya. Kini kita dah dapatlah merasakan penjimatan. Dah rasa penjimatan. Dan mungkin dalam range dah 5 tahun ke 6 tahun macam tu lah kan. Based on lepas kita dah mengeluarkan cost upfront tu, dan kita akan dapat rasa penjimatan tu daripada kos upfront tu pada tahun ke-5 dan seterusnya lah kan. Of course, bila kita pasang solar dah habis, dah start NEM CD dia, maka bulan tu lah kita akan mula nampak penjimatan bil elektrik. Daripada RM400 jadi RM50. Daripada RM400 jadi RM100 contohnya, bergantung pada saiz sistem solar yang kita pasang. Tapi of course lah penjimatan tu sebenarnya untuk bayar balik modal solar yang kita buat tu. So mungkin dia ada payback period dia beberapa tahun. Tapi selepas tu sistem solar yang kita pasang jenama-jenama yang tier 1. Tier 1 ni ada beberapa jenama yang disenaraikan oleh Bloomberg New Energy Finance, NEF, yang mana warranty yang mereka tawarkan ni warranty yang menarik dan boleh reliable lah. Contohnya macam solar panel kita 12 tahun produk warranty dan 25 tahun performance warranty. Maksudnya lama, 25 tahun. Sistem solar secara umum 20 tahun dan ke atas. Bergantung pada macam mana keadaan kita. Kiranya kalau macam kita nak pasang ni satu investment yang begitu berbala untuk jangka masa yang lama lah kan. Bukan je dalam kita fikir, NEM Rakyat ni ada 10 tahun je, mungkin lepas 10 tahun dan 11 tahun tu macam mungkin tak dapat lah, macam tak rasa dah penjimatan 10 tahun tu kan. Dia NEM Rakyat yang habis, solar tak habis. Solar tak sebab habis. tu kita bezakan. Solar tu teknologi, NEM Rakyat ni program. Habis program NEM Rakyat ni, solar tu hidup lagi. Sebab dia punya lifespan dia pun dah 25-20 tahun. 20 tahun ke atas. In fact saya pernah jumpa orang claim 50 tahun ke atas lah. Kita tak claim lah macam tu. Kita tak claim. Tapi nak ceritanya kata sistem solar ni, terutamanya panel tu dia memang tahan lama. Sebab dia tak ada mechanical part yang bergerak. Dia tak ada orang kata nak ada motor yang pusing-pusing, kita nak kena letak minyak dan sebagainya. Dan dia memang direka untuk duduk outdoor. Dia bukannya benda yang indoor kita letak kat luar. Kan macam meja ni, laptop ni contohnya, dia memang tak direka untuk outdoor. Tapi solar panel memang dah direka pada asalnya untuk bertahan di outdoor. Jadi tak ada masalah. Baik, baik. Untuk situ, kita pada penonton kita yang sedang menonton kita punya live FB ni, minta kita tolong share dan follow lah kita punya FB live ni. Kenapa nak share? Supaya kita bila kita dah share tu, kita boleh kita akan ada quiz lah untuk di hujung live kita ni. Dan untuk jawab kita punya quiz tu, kita jangan jawab di luar session tu sekarang. Kita akan bagi tahu caranya nanti. Tapi untuk follow tu, bila kita follow tu, kita akan dapat update yang terkini berkenaan dengan solar PV panel. Betul, kalau tengok di page Facebook kita pun banyak kita cuba untuk provide information. Baru ni kita ada buat video penerangan yang rakyat. Betul. Jadi boleh stay updated lah dengan follow page kita. Follow dan jemput je siapa-siapa peminat solar, pelajar-pelajar electrical ataupun orang umum. Siapa yang berminat untuk menjimatkan bil elektrik, sharekan video-video ni kepada dia kan. InsyaAllah satu video yang bermanfaat lah.
Okay, untuk contoh lah, kita dah banyak terang sedikit kan, kita dah banyak cerita pasal more kepada residential. Boleh tak terang sedikit je pasal untuk pada bangunan komersial tu pula? Sedikit je lah, tak banyak Sikit je. sebab mungkin benda tu kan baru lagi diperkenalkan oleh kerajaan kan. So boleh tak kita cerita sikit lah pada pengguna penonton kita ni yang mungkin memiliki bangunan kedai ke apa kan, yang dia berminat untuk memasangkan solar tu. Boleh tak? Solar ni kita cerita tadi rumah saja sebab saya selalu mula cerita solar dengan rumah sebab dia simple. Dari segi teknikal dia simple, konsep dia simple. Tapi solar tidaklah terhad kepada rumah sahaja. Solar boleh dipasang di bangunan-bangunan komersial, pejabat, rumah kedai, shopping kompleks, dan solar boleh juga dipasang di bangunan industri. Tak kisahlah industri apa pun, mesin besar, mesin kecil boleh pasang. Again, saya back pada initial saya punya point tadi. Orang ingat macam solar ni, kita kena size solar ni berdasarkan alat yang kita nak guna. Jadi kalau contoh alat kita Mesin power yang rating besar, yang tinggi, mesin yang besar, solar tak boleh tampung. Bukan, dia bukan konsep macam tu. Sebab kita on grid, maksudnya bila solar dah tak cukup, dia akan masuk pada TMB, daripada TMB. Jadi isu itu tak ada masalah. Mesin macam mana pun, apa macam mana pun, ada bumbung dekat situ, kita pasang solar. Tapi yang menarik dia adalah, saya boleh sebut industri dan komersial. Kalau residential tadi kita kata masalah pada upfront cost. Betul. Pada cost yang pertama. Komersial dan industrial kita akan pasang secara percuma. Zero capex. Zero cost. Kiranya kita tak payah mengeluarkan kos pada permulaan solar. Klien tak perlu keluarkan. Menarik tu. Klien tak perlu keluarkan. Dia ada satu business model, alhamdulillah sekarang dah ada di Malaysia, iaitu Solar Power Purchase Agreement, SPPA. SPPA ataupun orang panggil SARE, Supply Agreement Renewable Energy. Yang ni memang zero capex, dan kalau saya boleh cerita, ini antara orang kata program yang laku lah, yang kita provide. Yang mana contoh saya ada kilang. Saya ada kilang tepung lah contohnya. Kilang tepung saya ada bumbung. Saya akan engage Suria dan Zona. Saya kata saya nak pasang solar. Suria dan Zona akan pasang solar di tempat saya. Tapi biasanya saya lah keluarkan duit tu. Betul. Jadi Suria dan Zona pasang kan. Harga mungkin lah 500,000, sejuta, begitu lah pada saiz. Betul. Tapi kali ni SPPA, dia ada pihak ketiga. Pihak ketiga iaitu investor. Kita ada beberapa lah senarai investor. Kalau di Malaysia, kalau tengok di website SEDA, ada saya ingat lebih kurang 60 lebih ke 80 lebih, saya tak ingat lah, investor RPBI, ada directory dia. Jadi ada pihak ketiga dekat sini, investor. Yang mana investor ni akan bagi duit kepada Suria dan Zona. Salah. Betul. Investor akan bagi duit kepada Suria dan Zona. Suria dan Zona akan pasang tenaga di kilang tepung saya. Dan bulan-bulan bil elektrik itu akan berkurangan. Saya akan bayar bil elektrik kepada investor ni tadi. Tapi tarif yang dikenal oleh investor lebih rendah daripada tarif yang kita dapat sedia. Contohlah saya punya tempat, tarif B 50 sen saya bayar untuk setiap unit tenaga. Pihak investor ni dia akan jual tenaga kepada saya mungkin 40 sen, mungkin 30 sen, bergantung pada perjanjian yang kita buat. Dan saya akan dapatkan tenaga daripada investor ni tadi, iaitu daripada sistem solar yang dipasang di atas bumbung rumah saya. Jadi kiranya memang menarik lah untuk yang program SPPA ni kan. So maksudnya syarikat tu sendiri tak perlu mengeluarkan kos, tapi pada masa yang sama dia pula yang memiliki sistem solar tu yang dipasang di bangunan dia. Penjimatan kan. Penjimatan. Sistem solar nanti dia akan dapat selepas tempoh perjanjian 20 tahun misalnya, dia akan dapat jadi milik dia. So program-program yang dikenalkan oleh Kementerian Tenaga ni memang menarik lah untuk kita ambil, dan berlopotlah peluang ni kan untuk kita mendapatkan penjimatan solar tu sendiri. Baik, kita dah di akhir dah. Di akhir kita punya Sembang kita punya sembang santai lah. Tak boleh lama sebab kita pun hari ni adalah hari Nuzul Quran kan. So mungkin family spend time with family dan sebagainya kan, Ramadan ni kan. Betul. Nah, di sini juga kita ada satu quiz lah. Quiz ni kalau puan-puan berminat, lepas tu dia rasa mengikuti lah kita daripada awal tadi, kita ada beberapa quiz dan hadiah juga menarik
Untuk Menarik, tuan-puan dimenangi. Menarik, saya nak masuk juga. Boleh. Kaki tangan sini tak boleh lah. Okey, baik. Okey, soalan ni ada 4 saja, tak banyak dan tak adalah susah sangat. Tapi soalan-soalan ni berdasarkan perbincangan kita lah tadi sebentar tadi kan. Sebelum tu saya nak tanya. Kalau nak menjawab soalan ni macam mana? Sebab saya takut kalau nak bagi soalan, kejap lagi ada orang jawab dengan cara yang salah. Betul. Okey, cara untuk menjawab soalan ni pula, tuan-puan boleh share kita punya live ni dan di caption di-share di profile tu nanti, post persendirian profile tu nanti kan. Akan ada caption tu dan caption tu kita akan letak jawapan yang soalan ni. Contoh soalan ada 4. Video live ni saya dah dengar 4 soalan. Saya nak jawab, saya tekan share. Yang video ni yang kita tengah tengok sekarang ni. Kita tekan share. Kemudian dia akan minta nak letak caption. Caption tu kita tulis nombor 1 apa jawapan dia. Ya, betul. Nombor 2 apa jawapan dia. Nombor 3 apa jawapan dia. Nombor 4 apa jawapan dia. Dan pastikan post tu public lah. Betul. Supaya kita boleh tengok. Kita boleh tengok juga kalau kita punya, kalau private kita tak tahu lah siapa yang share, siapa yang jawab ni. So mungkin rugilah kat situ kan. Kita dah pernah jawab tapi kita tak boleh nak engage siapa yang jawab tu. Okey. Antara soalannya, soalan pertama tu, teknologi solar ni, PV ni, dia menukarkan daripada tenaga apa kepada apa? Seperti yang Encik Syamil cakap pada awal-awal tadi kan. Dia dah tukar pada tenaga ni untuk penggunaan di rumah kita nanti kan. Sistem fotovoltaik menukarkan tenaga apa kepada apa. Saya bagi clue lah. Boleh? Boleh. Menukarkan apa kepada tenaga elektrik. Yang belakang elektrik. Elektrik tu macam jadi elektrik dalam sistem PV tu dia datang dari apa? Sumber dia tu, dia tukarkan tu daripada apa. Okey. Soalan satu jelas saya rasa. Okey. Soalan kedua pula, dalam program NEM 3.0 yang dipenuhi oleh di kerajaan ni, pakej solar untuk kediaman ni pula yang kita cerita lama tadi tu, apa nama pakej dia tu? Apakah nama pakej di dalam NEM 3 yang khusus untuk rumah kediaman? Apa nama program tu? Saya bagi clue boleh? Boleh lah. Nama program tu adalah NEM apa? Dia depan dia NEM ataupun NEM apa? Sambungan je tu. Sambungan dia je. Kita dah bagi clue dah. Clue tu besar tu. Okey. Soalan ketiga pula, seperti yang kita tahu, syarikat kami ni, di mana terletaknya pejabat operasi Suria Dosona ni? Suria Dosona di mana terletak pejabat? Saya rasa kita tak sebut tadi tapi boleh search. Boleh search di Facebook kita, di website kita boleh search. Dan kalau tuan-puan nak tahu terus pun tuan-puan boleh tengok tu sendiri di FB page tu sendiri. Dia jawapan atas tu dah ada. Jawapan tu dah ada kat situ dah. Tapi kena cari sikitlah. Baik. Soalan yang keempat. Soalan yang keempat yang terakhir sekali tu. Selain pemasangan solar yang kita cakap di atas bumbung apa semua ni, PV solar ni, PV panel ni boleh dipasang kat mana lagi? Selain daripada atap. Saya rasa benda ni kita tak sebut. Ya kan? Okey. Tapi tak apa. Kalau macam tu saya bagi jawapan. Saya bagi jawapan lah. Ni free lah, free. Kiranya kita akan ada 3 soalan je lah. Soalan 4 betul. Soalan ketiga ni. Sistem solar ni bukan sahaja terhad kepada di atas bumbung. Kita juga boleh pasang dia di atas tanah. Ground mounted namanya. Mungkin sebagai orang pernah tengok bila naik highway ke Pantai Timur nak pergi ke Kuantan misalnya kan. Ada yang di jalan. Ini bukan cerita NEM rakyat ataupun NEM secara umum, bukan. Ini cerita solar secara umum. Boleh juga dipasang di atas tanah. Boleh juga dipasang sebagai bahan binaan. Contohnya, kita baru siap satu sistem solar parking. Kita buat solar parking untuk bangunan pejabat. Bukan bangunan parking tu ada bumbung kita letak solar atas tu, tak. Tapi bumbung tu sendiri adalah panel solar. Dan struktur semua tu, tiang dia dan sebagainya memang special untuk solar. Jadi bila kita tengok solar panel menjadi bumbung, itu boleh dibuat juga. Dan kalau saya boleh kongsi, ada juga yang buat solar di atas air. Permukaan air, solar terapung. Contohnya seperti yang kita baru di Thailand ke di Vietnam yang tak payah seperti Thailand. Di Kelantan ada nak start progress.
Ni di Sepang kita. Ada juga. Saya bagi jawapan tu. Kan? Di Sepang kita ni ada apa ni juga sistem solar di floating. Jadi dia tak terhad pada bumbung sahaja. Tapi of course lah bila NEM rakyat ataupun program NEM secara umum, dia ada ni lah kena pasang di atas bumbung dan sebagainya, itu ada guideline. Jangan risau, apa ni boleh kita boleh consult, kita boleh sembang. Saya rasa untuk kita punya live kita ni, saya rasa mungkin setakat itu sajalah kita boleh bahasakan. Mungkin kita akan ada lagi live seterusnya. InsyaAllah ada, memang kita akan buat yang memberikan pendarahan dan maklumat yang lebih menarik lagi lah berkenaan dengan solar PV kita ni. Dan juga untuk kesedaran untuk orang lain juga lah kan. Pentingnya tenaga hijau ni dalam kita punya industri ni untuk menyelamatkan kita punya alam sekitar. Saya tambah terakhir, kalau siapa yang nak maklumat lanjut boleh hubungi kami lah di Facebook ni, preferably boleh tekan saja message di page Facebook ni, dan kita akan communicate di situ lah. Contoh macam dia nak tahu rumah dia sesuai ke tak buat solar, ataupun kilang dia sesuai ke tak buat solar, boleh tanya terus. Boleh. Consultation free. Kita sembang macam ni percuma, case by case. Memang menarik je tu. Sebab percuma kan. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton kita punya live FB kali ini. Dan insyaAllah kita punya live ni disimpan Disimpan, ada di Facebook kita, boleh terus share. Sebab kita punya pembincangan ni pun maklumat juga untuk orang bangsa. Untuk siapa yang tak join pada awal tu, kita boleh tengok balik nanti kan. Betul. Baik, terima kasih. Terima kasih Cik Syam atas kita punya discussion. Dan selamat beribadah di bulan puasa dan selamat Hari Nuzul Al-Quran daripada kami Sulaiman dan Sonia. Terima kasih. Assalamualaikum. Qayyum, banyak.